Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 18 yang terdiri daripada saya iaitu Nur Adriani binti Nordin, Nur Aina Najihah binti Muhammad, Nur Syafiqah Husnah binti Muhammad Nizam, Khairunisa binti Kamaruddin dan Fatih Sharifah Atira binti Khamis. Oleh itu, sebagai pembentang yang pertama, saya akan membentangkan tutorial 7 soalan 2A. Soalannya adalah buktikan C mengimplikasikan D bagi teorem 4.1 iaitu C adalah wujud vektor bukan sifar X di dalam R kuasa N sehinggakan AX sama dengan lambda X. Mengimplikasikan D iaitu lambda suatu penyelesaian dalam persamaan cirian penentu lambda I tolak A sama dengan sifar. Maka penyelesaiannya adalah kita andaikan A matriks N darab N dengan pemasukan nombor nyata. Kita andaikan juga wujud vektor bukan sifar X di dalam R kuasa N sehinggakan AX sama dengan lambda X dengan skala lambda di dalam R. Maka AX sama dengan lambda X di mana X tidak sama dengan sifar. AX sama dengan lambda X ini adalah persamaan nilai eigen. Maka kita akan menggunakan persamaan ini bagi menyelesaikan pembuktian ini. Kemudian apa yang kita buat adalah kita pindahkan terms yang di belah kanan ini ke kiri menjadi AX tolak lambda X sama dengan sifar. Kemudian seperti apa yang kita tahu, A adalah suatu matriks dan lambda adalah suatu skala iaitu suatu nombor. Oleh itu sebelum memfaktor keluar A dan lambda ini, kita perlu menjadikan lambda ini sebagai suatu matriks juga. Oleh itu apa yang kita buat adalah kita perlu darabkan matriks identity ke dalam X menjadi AX tolak lambda didarab dengan IX sama dengan sifar. Kemudian kita darabkan lambda ini dengan terms yang di dalam kurungan ini menjadi AX tolak lambda IX sama dengan sifar. Kemudian A adalah suatu matriks dan lambda I adalah suatu matriks. Oleh kerana kedua-duanya adalah suatu matriks, maka kita boleh faktor keluar menjadi A tolak lambda I didarab dengan X sama dengan sifar. Kemudian kita andaikan terms yang di dalam kurungan ini menjadi B iaitu A tolak lambda I sebagai B, maka kita akan peroleh suatu persamaan yang baharu iaitu Bx sama dengan sifar iaitu persamaan yang berbentuk persamaan homogen. Oleh kerana X tidak sama dengan sifar, kita dah nyatakan X tidak sama dengan sifar, maka penyelesaian persamaan ini adalah tidak remeh. Maka penentu B akan menghasilkan penyelesaian yang tidak remeh. Oleh itu, vektor X akan mempunyai penyelesaian yang tidak terhingga. Maka kita gantikan semula nilai B tadi sebagai penentu A tolak lambda I sama dengan sifar. Maka penentu A tolak lambda I setara dengan penentu lambda I tolak A sama dengan sifar, iaitu persamaan cirian dengan penyelesaiannya memberi nilai skala sifar. Maka nilai lambda dapat ditentukan dan merupakan suatu penyelesaian dalam persamaan cirian iaitu penentu lambda I tolak A sama dengan sifar. Maka terbuktilah C mengimplikasikan D. Itu sahaja untuk tutorial 7. Sekian, terima kasih. Tutorial 8, soalan 3B. Pertimbangkan penjamaan berikut. Dapatkah hasil penjamaan ini bagi dua nilai berbeza dan hasil tambahnya? Letakkan nilai-nilai ini dalam gambaran penjelmaan dari domain kepada kodomain seperti yang dibincangkan dalam kelas. Tentukan sama ada penjelmaan linear atau tidak. Soalannya ialah T dipetikan daripada R3 kepada R2, T X, Y, Z sama dengan X tambah Z, Y. Penyelesaiannya ialah T dipetikan daripada V kepada W, V bersamaan dengan R3, W sama dengan R2, maka vektor U bersamaan dengan U1, U2, U3 dan vektor V bersamaan dengan V1, V2, V3, maka TU bersamaan dengan U1 tambah U3, U2 dan TV bersamaan dengan V1 tambah V3, V2, maka vektor U tambah vektor V bersamaan dengan U1, U2, U3 tambah V1, V2, V3 akan menjadi U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3 dan TU tambah TV bersamaan dengan U1 tambah U3, U2, V1 tambah V3, V2, U1 akan menjadi U1 tambah U3 tambah V1 tambah V3, U2 tambah V2 dan kemudian
menjadi U1 tambah U3 tambah V1 tambah V3, U2 tambah V2. Kemudian kita andaikan nilai vektor U bersamaan dengan 111 dan vektor V bersamaan dengan 222, maka TU bersamaan dengan 1 tambah 1, 1 bersamaan dengan 21, dan TV bersamaan dengan 2 tambah 2, 2 menjadi 42, maka vektor U tambah vektor V bersamaan dengan 111 tambah 222 akan menjadi 333, dan TU tambah TV bersamaan dengan 21 tambah 42 dan akan menjadi 63. Kemudian soalan meminta kita untuk lakarkan nilai domain kepada kodomain. Jadi vektor U bersamaan dengan 111 dipetakan menjadi TU sama dengan 21. Vektor U tambah vektor V bersamaan dengan 333 dipetakan mendapat TU tambah V bersamaan dengan 63. Vektor V bersamaan dengan 222 akan menjadi TV sama dengan 42. Kemudian soalan juga menentukan kita soalan menanyakan kita untuk mengetahui sama ada persamaan tersebut ialah penjemahan linear ataupun tidak. Berdasarkan persamaan ini, TU tambah V bersamaan dengan TU tambah TV. Kita akan mendapat TU tambah TV bersamaan dengan T U1 U2 U3 tambah V1 V2 V3 akan mendapat T U1 tambah V1 U2 tambah V2 U3 tambah V3 dan akan bersamaan dengan U1 tambah V1 tambah U3 tambah V3 U2 tambah V2 dan akan menjadi U1 tambah U3 tambah V1 tambah V3 U2 tambah V2 dan akan mendapat TU tambah TV. Maka T mengekalkan penutupan terhadap penambahan. Kemudian ini merupakan lakaran kedua bagi soalan untuk lakarkan dari nilai domain kepada kodomain. Jadi untuk menentukan sama ada dia memenuhi penjemahan linear yang kedua ialah dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah untuk mengekalkan penutupan terhadap peneraban skala. Jadi T CU bersamaan dengan T C darab U1 U2 U3 bersamaan dengan T C U1 C U2 C U3 dan akan mendapat C U1 C U2 C U3. Kemudian kita faktorkan keluar C akan mendapat C darab dengan U1 tambah U3 U2. CT U1 U2 U3 akan menjadi CTU. Maka T dapat mengekalkan penutupan terhadap pendaraban skala. Oleh kerana T yang dipetakan daripada R3 kepada R2, T X Y Z bersamaan X tambah ZY memenuhi dua syarat, iaitu syarat yang pertama ialah T vektor U tambah V bersamaan dengan TU tambah TV dan syarat yang kedua ialah TCU bersamaan dengan CTU. Maka T adalah suatu penjemahan linear. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Osman binti Muhammad Nizam dan saya akan membentangkan soalan tutorial 9 soalan 1C. Pertimbangkan penjemahan berikut dan yang pertama tentukan sama ada penjemahan linear atau tidak. Yang kedua, jika penjemahan linear dapatkan inti dan julat. Dan yang ketiga, tentukan sama ada penjemahan linear satu ke satu. Penjemahan kita adalah T6 gubah T2 dan T2 gubah T6. Untuk penyelesaian yang pertama, mengikut teorem 5.2, kita perlu buktikan bahawa T6 dan T2 adalah penjemahan linear untuk membuktikan bahawa T6 gubah T2 dan T2 gubah T6 adalah penjemahan linear. Okey, fungsi T6 kita adalah matriks 2 darab 2 dipetakan kepada R iaitu T6 matriks A sama dengan serihan A. Kita andaikan A sama dengan A11, A12, A21 dan A22 dan matriks B sama dengan B11, B12, B21 dan B22. Maka A tambah B sama dengan seperti berikut. Maka serihan A sama dengan A11 tambah A22 dan serihan B sama dengan B11 tambah B22. Maka serihan A tambah B sama dengan A11 tambah B11 tambah A22 tambah B22. Kemudian A11 tambah A22 tambah B11 tambah B22 sama dengan serihan A tambah serihan B. Ini menunjukkan bahawa T6 memenuhi aksiom yang pertama. Maka seterusnya serihan CA sama dengan CA11 tambah CA22. Kita faktorkan C, kita dapat C serihan A. Ini pula menunjukkan bahawa ia telah memenuhi aksiom yang kedua. Oleh kerana T6 memenuhi aksiom yang pertama dan kedua, maka T6 adalah suatu penjemahan linear.
Seterusnya, TU R dipetakan kepada R kuasa 2, TU X sama dengan X 2X. Kita andaikan vektor U sama dengan U dan vektor V sama dengan V. Maka TU sama dengan U 2U dan TV sama dengan V 2V. Maka TU tambah TV sama dengan U 2U tambah V 2V sama dengan U tambah V dan 2U tambah 2V. Maka TU tambah V sama dengan U tambah V dan 2U tambah 2V sama dengan TU tambah TV. Ia menunjukkan bahawa ia memenuhi aksiom yang pertama. Seterusnya, TCU sama dengan CU 2CU. Kita faktorkan C, kita dapat CTU dan ia memenuhi aksiom yang kedua. Oleh kerana T2 memenuhi aksiom yang pertama dan kedua, maka T2 adalah suatu penjelmaan linear. Seterusnya, kita perhatikan bagi T6 gubah T2, ianya tak tertakrif kerana kodomen bagi T2 tak sama dengan domen bagi T6. Oleh kerana ruang vektor yang berbeza, maka T6 gubah T2 tak tertakrif dan bukan suatu penjelmaan linear. Kemudian kita perhatikan pula bagi T2 gubah T6, kodomen bagi T6 sama dengan domen bagi T2. Oleh kerana ruang vektor yang sama, maka T2 gubah T6 tertakrif dan merupakan suatu penjelmaan linear. Seterusnya, kita gantikan T6A dalam T2, kita akan dapat T2 surihan A. Kemudian kita gantikan nilai-nilai dia, kita akan dapat T2 gubah T6 sama dengan A11 tambah A22 dan 2A11 tambah 2A22. Juga A dalam matriks 2 darab 2, maka matriks A sama dengan A11, A12, A21 dan A22. Jadi T2 gubah T6 matriks A sama dengan A11 tambah A22 dan 2A11 tambah 2A22. Maka kita boleh simpulkan kat sini bahawa T6 adalah matriks 2 darab 2 dipetakan kepada R dan T2 adalah R dipetakan kepada R kuasa 2. Maka T2 gubah T6 adalah matriks 2 darab 2 dipetakan kepada R kuasa 2. Untuk penyelesaian yang kedua, kita perlu cari inti dan julat bagi T2 gubah T6. Untuk inti, kita andaikan bahawa T2 gubah T6A sama dengan vektor sifar R kuasa 2 iaitu 00. Maka A11 tambah A22 dan 2A11 tambah 2A22 sama dengan vektor sifar. Maka kita akan dapat A11 sama dengan negatif A22 dan 2A11 sama dengan negatif 2A22. Kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat sama dengan ini, iaitu A11 sama dengan negatif A22. Maka inti T2 gubah T6 adalah matriks A di mana A11 sama dengan negatif A22. Untuk julat pula, kita andaikan CD dalam julat T2 gubah T6. Wujudnya A dalam matriks 2 darab 2 sehinggakan T2 gubah T6 A sama dengan CD. Maka A11 tambah A22 dan 2A11 tambah 2A22 sama dengan CD. Maka kita akan dapat C sama dengan A11 tambah A22 dan D sama dengan 2A11 tambah 2A22. Kita faktorkan 2 dan kita gantikan dalam ni dengan C. Maka kita akan dapat D sama dengan 2C. Maka julat T2 gubah T6 sama dengan CD di mana D sama dengan 2C. Untuk penyelesaian yang ketiga, kita perlu tentukan sama ada T2 gubah T6 satu ke satu atau tidak. Kita andaikan T2 gubah T6A sama dengan T2 gubah T6B di mana matriks A ialah 1, 1, 2, negatif 1 dan matriks B ialah 2, 2, 4, negatif 2 dalam matriks 2 darab 2. Maka kita gantikan nilai-nilai berikut dalam T2 gubah T6A dan T2 gubah T6B dan kita samakan kedua-dua ini. Maka kita akan dapat vektor sifar sama dengan vektor sifar. Namun, A12 tak sama dengan B12 iaitu 1 tak sama dengan 2 dan A21 tak sama dengan B21 iaitu 2 tak sama dengan 4. Maka A tak sama dengan B. Oleh itu, T2 gubah T6 bukan suatu penjelmaan linear satu ke satu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Khairunisa akan membentangkan soalan 1F tutorial 10 di mana soalan 1F ni dia minta T6 sama dengan kubahan antara T3 dan T4 di mana T3 adalah penjelmaan yang memetakan P2 kepada P2 di mana T3 Px sama dengan Px tambah 1 dan diberi juga Q sama dengan 1 tambah X, 1 tambah X tambah X kuat. Kemudian kita ada penjelmaan T4 yang memetakan P1 kepada P2 di mana T4 Px sama dengan X Px dan Q sama seperti T3 tadi. Seterusnya, untuk soalan yang pertama diminta dapatkan matriks piawai bagi T6. Seperti mana kita tahu, matriks piawai merupakan matriks penjelmaan terhadap asas-asas piawai. Jadi kita dapat gunakan teorem 5.7 untuk mencari matriks piawai bagi T6. Iaitu teorem ini menyatakan matriks penjelmaan bagi kubahan T dan
S terhadap asasnya iaitu BU dan BW sama dengan matriks penjelmaan T terhadap asasnya didarabkan dengan matriks penjelmaan S terhadap asasnya. Jadi kita dapat andaikan T3 yang memetakan P2 kepada P2 di mana T3 PX sama dengan PX tambah 1 dan asasnya adalah BP2 sama dengan BW sama dengan 1 X dan X kuasa 2. Maka T1 sama dengan 1, di mana pemetaan dia kita dapat dekat sini adalah 1. Jadi hasil gabungan linear dia adalah seperti berikut iaitu 1 darab 1 tambah sifar darab X tambah sifar darab X kuasa 2. Bagi Tx kita dapat pemetaan dia adalah X tambah 1, di mana hasil gabungan linear dia adalah 1 darab 1 tambah 1 darab X tambah sifar darab X kuasa 2. Dan yang terakhir sekali adalah Tx kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tambah 1, maka hasil gabungan linear dia adalah 1 darab 1 tambah 2 darab X tambah X darab X kuasa 2. Jadi, kita akan ambil pemala-pemala di dalam hasil gabungan linear ini untuk dijadikan vektor lajur bagi setiap pemetaan dan kita akan gabungkan vektor-vektor lajur ini bagi membentuk suatu matriks yang kita gelar dia sebagai matriks PY bagi T3. Jadi dekat sini kita dapat matriks PY bagi penjelmaan matriks PY bagi T3 terhadap asas BW dan BW adalah 1 sifar-sifar, 1 sifar dan 1 2 1. Kemudian, bagi T4 yang memetakan P1 kepada P2 di mana T4 PX sama dengan X PX, terhadap asasnya dekat sini kita ada dua asas iaitu BP1 yang kita andaikan adalah BV sama dengan 1 dan X dan yang kedua adalah BP2 sama dengan PW di mana asasnya adalah 1 X dan X kuasa 2. Maka T1 pemetaannya adalah X didarabkan dengan 1 dan kita akan dapat X, maka hasil gabungan linear dia adalah sifar darab 1 tambah 1 darab X tambah sifar darab X kuasa 2. Yang kedua adalah Tx di mana pemetaan dia kita akan dapat X kuasa 2 dan hasil gabungan linear dia adalah sifar darab 1 tambah sifar darab X tambah 1 darab X kuasa 2. Jadi kita dapat matriks PY bagi T4 terhadap asas PW dan BV adalah sifar 1 sifar dan sifar 1. Maka daripada teorem 5.7 tadi, kita dapat simpulkan, kita dapat cari matriks PY bagi T6 dengan mendarab matriks PY T3 dan T4. Dan kita akan peroleh matriks PY bagi gubahan T3 dan T4 ataupun T6 adalah 1 sifar dan 1 2 1. Soalan yang kedua, dia kata jika penjelmaan 1 ke 1, cari penjelmaan sesangan bagi T6. Jadi untuk soalan ini, kita akan buktikan T3 dan T4 merupakan penjelmaan linear 1 ke 1 terlebih dahulu. Bagi T3 yang memetakan P2 kepada P2 di mana T3 PX sama dengan PX tambah 1. Daripada takrifan penjelmaan linear 1 ke 1, kita andaikan T3 PX sama dengan T3 QX yang mana PX kita dapat A0 tambah A1X tambah A2X kuasa 2 dan QX kita akan dapat B0 tambah B1X tambah B2X kuasa 2. Maka T3 PX sama dengan T3 QX kita akan dapat A0 tambah A1X tambah 1 tambah A2X tambah 1 kuasa 2 sama dengan B0 tambah B1X tambah 1 tambah B2X tambah 1 kuasa 2. Jadi apabila kita samakan sebelah kiri dan sebelah kanan, kita akan peroleh A0 sama dengan B0 dan A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Dan jika kita lihat, T3 PX sama dengan T3 QX mengimplikasikan PX sama dengan QX yang memenuhi takrifan penjelmaan linear 1 ke 1. Jadi dekat sini terbukti bahawa T3 merupakan penjelmaan linear 1 ke 1. Seterusnya untuk T4 pula, kita andaikan T4 PX sama dengan T4 QX yang mana PX-nya adalah A tambah BX, QX adalah C tambah DX. Dan kita dapat apabila T4 PX sama dengan T4 QX adalah AX tambah BX kuasa 2 sama dengan CX tambah DX kuasa 2. Jadi apabila kita samakan sebelah kiri dan sebelah kanan, kita akan peroleh A sama dengan C, B sama dengan D dan ini
menunjukkan yang T4PX sama dengan T4QX mengimplikasikan PX sama dengan QX yang memenuhi takrifan penjumpa linear 1 ke 1. Jadi T4 juga merupakan penjumpa linear 1 ke 1. Jadi, daripada teorem 5.6, di mana sekiranya suatu penjelmaan S yang membentangkan U kepada V dan T yang membentangkan V kepada W merupakan penjelmaan linear 1 ke 1, maka gubahan T dan S adalah 1 ke 1. Jadi, tadi kita dah buktikan yang T3 dan T4 merupakan penjelmaan linear 1 ke 1. Jadi, daripada teorem 5.6 ini, kita dapati T6 juga merupakan penjelmaan linear 1 ke 1. Jadi, kita dapat buktikan songsangan bagi T6 melalui teorem 5.6 ini. Di mana songsangan bagi T6 ataupun songsangan bagi gubahan antara T3 dan T4 sama dengan T4 songsang gubah T3 songsang. Jadi kita cari T4 dan T3 punya songsangan. Yang pertama sekali kita akan cari T3 songsang, iaitu kita buat songsangan biasa, iaitu T3 PX sama dengan PX tambah 1. Apabila disongsangkan, kita akan dapat songsangan bagi T3 adalah PX tolak 1. Untuk T4, apabila kita songsangkan T4, kita akan dapat PX per X. Maka, songsangan bagi T6 sama dengan songsangan bagi gubahan antara T3 dan T4, ataupun kita boleh kata T4 songsang gubah T3 songsang. Jadi kita akan buat gubahan bagi songsangan T3 dan T4, iaitu kita akan dapat PX tolak 1 per X. Untuk soalan yang ketiga, diminta matriks penjelmaan bagi T6 terhadap asas B, V dan Q. Seperti mana yang kita telah tahu, untuk mencari matriks penjelmaan T6 terhadap asas B, V dan Q, kita akan menggunakan teorem 5.7 di mana untuk mencari matriks penjelmaan T6 ni, kita akan darabkan matriks penjelmaan T3 terhadap asasnya dengan matriks penjelmaan T4 terhadap asasnya. Jadi, untuk mencari matriks penjelmaan T3 terhadap asas P, W dan Q, di mana T3 yang merupakan suatu pemetaan daripada P2 kepada P2, T3 PX sama dengan PX tambah 1. Asas yang pertama adalah BW iaitu 1X dan X kuasa 2, dan asas yang kedua adalah Q iaitu 1 tambah X, 1 tambah X tambah X kuasa 2. Jadi kita akan cari hasil gabungan linear untuk setiap pemetaan bagi T1, Tx dan Tx kuasa 2. Bagi T1, kita akan dapat 1, maka hasil gabungan linearnya adalah 1 darab 1 tambah sifar darab X tambah 1 tambah sifar darab 1 tambah X kuasa 2. Bagi Tx, kita akan dapat X tambah 1 dan hasil gabungan linear dia adalah sifar darab 1 tambah 1 darab X tambah 1 tambah sifar darab X tambah X kuasa 2. Dan yang terakhir adalah Tx kuasa 2, kita akan dapat pemetaannya adalah X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 dan hasil gabungan linear dia adalah negatif 1 darab 1 tambah 1 darab 1 tambah X tambah 1 darab 1 tambah X kuasa 2. Jadi, apabila pemalar-pemalar di dalam hasil gabungan linear ini kita gabungkan sebagai vektor laju, kita akan dapat bentuk suatu matriks iaitu matriks penjelmaan bagi T3 terhadap asasnya iaitu B, V dan Q, iaitu 1 sifar-sifar, 0 1 sifar dan negatif 1 1 1. Bagi matriks penjelmaan T4 terhadap asas B, V dan BW, kita dah dapat pada soalan pertama tadi iaitu sifar 1 sifar, sifar sifar 1. Maka, matriks penjelmaan T6 terhadap asas B, V dan Q adalah hasil darab matriks penjelmaan T3 dan T4. Dan kita akan dapat sifar 1 sifar, negatif 1, 1 dan 1. Soalan yang terakhir adalah, bagi pengoperator linear, dapatkan matriks penjelmaan bagi T6 terhadap asas Q dan BW dan T6 terhadap asas Q dan Q. Jadi seperti mana yang kita tahu, daripada takrifan penjelmaan linear, sekiranya suatu penjelmaan T yang membentangkan V kepada W merupakan suatu fungsi ruang vektor V kepada ruang vektor W,
T itu kita kenal dia sebagai penjemaan linear. Dan jika V ini sama dengan W ini, contoh V P2 yang memetik P2 kepada P2, maka penjemaan linear T dikenali sebagai pengoperasi linear terhadap V. Okey, kita cuba perhatikan yang pertama iaitu dia nak matriks penjemaan T6 terhadap asas Q dan BW sama dengan matriks penjemaan T3 terhadap asas PW dan BW didarabkan dengan matriks penjemaan T4 terhadap asas Q dan BW. Ini adalah menurut teorem 5.7. Jadi kita andaikan, kita buat dahulu matriks penjemaan T4, kita andaikan T4 yang memetikkan P1 kepada P2 di mana T4 PX sama dengan X PX dan kita ada Q sama dengan 1 tambah X, 1 tambah X tambah X kuasa 2. Jadi kita sedia maklum bahawa Q merupakan asas di dalam P2. Jadi oleh kerana ruang vektor P1 iaitu sini tidak sama dengan P2 yang ini, maka matriks penjemaan T4 terhadap asas Q dan BW adalah tidak tertakrif. Ini membawa matriks penjemaan T6 terhadap asas Q dan BW juga tidak tertakrif. Seterusnya kita perhatikan yang kedua iaitu matriks penjemaan T6 terhadap asas Q dan Q. Sama dengan matriks penjemaan T3 terhadap asas BW dan Q didarabkan dengan matriks penjemaan T4 terhadap asas Q dan BW. Jadi kita ambil yang ni iaitu matriks penjemaan T4 terhadap asas Q dan BW kerana kita dah takrifkan dekat atas tadi bahawa ia tidak tertakrif kerana mempunyai ruang vektor yang berbeza. Maka matriks penjemaan T6 terhadap asas Q dan Q juga tidak tertakrif. Sekian itu sahaja untuk soalan 1F bagi tutorial 10. Saya Fatin Sharifah Atira binti Kamis membentangkan tutorial 11. Soalan 1F. Diberi unsur U, V daripada V dipetakan kepada R, A unsur kepada V dan B unsur kepada V. Yang pertama, tunjukkan bahawa unsur UV daripada V dipetakan kepada R adalah hasil darabter ke dalam bagi ruang vektor V. Yang kedua, dapatkan jarak AB serta norma A dan norma B. Yang ketiga, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Yang keempat, tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. Soalan F, unsur UV daripada C sifar 4 dipetakan kepada R. UV sama dengan UX VX sama dengan kamiran sifar hingga 4, UX VX dx, A sama dengan X kuasa 2, B sama dengan X kuasa 3. Yang pertama, tunjukkan bahawa unsur UV daripada V dipetakan kepada R adalah hasil darabter ke dalam bagi ruang vektor V. Untuk membuktikan hasil darabter ke dalam, 4 aksiom perlu dipenuhi. Yang pertama, simetri. Yang kedua, sifat penambahan. Yang ketiga, kehomogenan. Dan yang terakhir adalah positif. Untuk membuktikan ia adalah simetri adalah seperti berikut. Hasil darabter ke dalam U dan V sama dengan kamiran sifar hingga 4 UX VX dx sama dengan kamiran sifar hingga 4 VX UX dx sama dengan hasil darabter ke dalam V dan U. Maka aksiom pertama iaitu simetri dipenuhi. Yang seterusnya, hasil darabter ke dalam U tambah V dan H sama dengan kamiran sifar hingga 4 U tambah VX HX dx sama dengan kamiran sifar hingga 4 UX HX dx tambah kamiran sifar hingga 4 VX HX dx sama dengan hasil darabter ke dalam U dan H tambah hasil darabter ke dalam V dan H. Maka aksiom kedua iaitu sifat penambahan dipenuhi. Seterusnya, hasil darabter ke dalam K, U dan V sama dengan kamiran sifar hingga 4K UX VX dx sama dengan K dikeluarkan kamiran sifar hingga 4 UX VX dx sama dengan K hasil darabter ke dalam U dan V. Maka aksiom ketiga iaitu kehomogenan dipenuhi. Yang seterusnya, hasil darabter ke dalam V dan V sama dengan kamiran sifar hingga 4 VX VX dx sama dengan kamiran sifar hingga 4 V kuasa 2X dx lebih besar atau sama dengan sifar. Kamiran sifar hingga 4 V kuasa 2X dx sama dengan sifar jika dan hanya jika Vx sama dengan sifar di mana semua nilai X merupakan unsur pada sifar 4. Yang kedua, dapatkan jarak AB serta norma A dan norma B.
Jarak AB sama dengan norma A tolak B. Gantikan nilai A dengan X kuasa 2 dan gantikan nilai B dengan X kuasa 3. Sama dengan punca kuasa 2 X kuasa 2 tolak X kuasa 3 dan X kuasa 2 tolak X kuasa 3. Sama dengan punca kuasa 2 kamiran sifar hingga 4 X kuasa 2 tolak X kuasa 3 kurungan kuasa 2 dx. Selesaikan jalan kerja dan akan dapat jawapan 34.3517. Norma A sama dengan punca kuasa 2 kamiran sifar hingga 4x kuasa 2 darab x kuasa 2 dx sama dengan punca kuasa 2 kamiran sifar hingga 4x kuasa 4 dx. Selesaikan jalan kerja dan akan dapat jawapan 32 per punca kuasa 2 5. Norma B sama dengan punca kuasa 2 kamiran sifar hingga 4 x kuasa 3 darab x kuasa 3 dx sama dengan punca kuasa 2 kamiran sifar hingga 4 x kuasa 6 dx. Selesaikan jalan kerja dan akan dapat jawapan 48.379. Yang ketiga, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Vektor unit A sama dengan A per norma A. Gantikan nilai A dengan X kuasa 2 dan gantikan norma A dengan 32 per punca kuasa 2 5. Selesaikan dan akan dapat jawapan dalam sebutan X, iaitu punca kuasa 2 5 X kuasa 2 per 32. Yang untuk vektor unit B sama dengan B per norma B. Gantikan B dengan X kuasa 3 dan gantikan norma B dengan punca kuasa 2 16,384 per 7. Selesaikan dan akan dapat jawapan dalam sebutan X, iaitu punca kuasa 7X kuasa 3 per 128. Yang terakhir, tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. Norma A sama dengan hasil darabter ke dalam A dan B sama dengan kamiran sifar hingga 4x kuasa 2 darab x kuasa 3 dx sama dengan kamiran sifar hingga 4x kuasa 5 dx. Selesaikan jalan kerja dan akan dapat jawapan 2048 per 3. Tidak sama dengan sifar. Oleh kerana hasil darabter ke dalam A dan B tidak sama dengan sifar, maka A dan B tidak berortogon dalam V. Sekian, terima kasih.